Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT pada malam ni dapat lagi kita menyambung kuliah kita. Masih lagi kita di bawah tajuk fitrah. Fitrah kejadian manusia. Itu Allah SWT mencipta manusia dengan ada sifat asal. Ada keadaan-keadaan yang mana itu keadaan tersebut itu adalah permulaan bagi kewujudan manusia. Imam Abu Hanifah kata, tajuk kita ni muka surat 22. Akhraja zurriyata Adam min sulbihi فجعلهم انقلاء فخاطبهم وأمرهم بالإيمان ونهاهم عن الكفر فأقروا له بالربوبية فكان ذلك منهم إيمانا فهم يولدون على تلك الفطرة ومن كفر بعد ذلك فقد بدل وغير ومن آمن وصدق faqad sabata alaihi wa dawama. Imam Abu Hanifah kata Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan zuriat Adam dari tulang sulbinya. Kalau kita baca dalam surah Was-Sama'i wat-Tariq, ya Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala keluarkan zuriat Nabi Adam daripada tulang sulbi dia. Yani kejadian manusia ni mana daripada mani mani Nabi Adam. Adam itu Allah SWT cipta daripada tanah. Jadi bila mana Allah SWT jodohkan antara Adam dengan Hawa, maka keluarlah zuriat. Jadi keluar zuriat daripada tulang sulbi itu, mana Allah SWT ciptakan manusia ni, keturunan dia membiak ni daripada mani, yang mana mani itu daripada tulang sulbi lah. Mana daripada kejadian manusia ni Allah SWT daripada manusia yang pertama Allah SWT kembali biakkan. Faja'alahum, dan Allah SWT menjadikan mereka itu orang yang berakal. Mana Allah SWT kurniakan sebagai keistimewaan kepada manusia ni berbanding dengan makhluk lain, dia ada akal, dia boleh berfikir. Akal ni apa? Mana sesuatu yang dapat menegah manusia daripada benda-benda yang boleh menjatuhkan martabat dia. Sesuatu yang dapat menyekat manusia daripada perkara yang membahayakan dirinya. Akal ni asal bahasa dia ikat, sekat, aqala, mana ikat. Kalau kita pergi Mekah ni, orang Arab dia ada atas kepala dia kain egar, tali egar. Dia pakai serban, dia tak atas kepala dia serban tu, lepas tu dia putarlah hak lekar warna hitam atas tu. Jadi itu dipanggil egar. Dia sebab qaf tu jadi jing, jadi ji dalam bahasa kita. Jadi asalnya iqal, mana tali pengikat. Begitu juga bila ditambak unta tu dia panggil aqala juga. Mana bila unta tu tertambak, maka tersekatlah dia tu, terhalallah dia tu daripada lari kosi. Jadi Allah SWT memberikan kepada manusia itu akal, yang mana manusia itu dapat berfikir. Maknanya segala tindak tanduk dia tu berasaskan kepada akal, mana dia berfikir terlebih dahulu.
Sebab itulah ahli mantik kata insanun hayawanun natiq. Manusia ini adalah sejenis hayawan yang boleh berfikir. Dia bercakap, bertutur berdasarkan kepada daya berfikir. Jadi daya berfikir itu daripada mana? Daripada akal lah. Allah SWT jadikan manusia ni akal. Bila dia berakal, dia dapat mikir, dia dapat memahami. Fakhatabahum, barulah Allah SWT menitahkan kepadanya. Allah Ta'ala berbicara dengan manusia. Allah Ta'ala suruh manusia semaya, suruh manusia beriman, suruh manusia bersyukur, suruh manusia buat kebaikan, suruh manusia menegakkan keadilan ni. Dan Allah SWT mencegah manusia daripada benda-benda mungkar ni. Setelah daripada manusia ni akal, berakal. Pada manusia tu bila berakal, itu bila dia akil balik lah. Seperti yang kita pernah bicara baru ni, manusia yang mukallaf ni mana layak dia menerima mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala bila mana dia mencapai kematangan akal, mana dia dapat memahami baik dan buruk, dosa dan pahala, cemar dia, suci, apa semua tu, maka layaklah dia memikul tanggungjawab yang kita panggil sebagai taklif. Maka dia seorang mukallaf. Jadi oleh kerana berakal ni sesuatu benda yang tidak nampak kepada kita, benda yang batin, maka syarak telah menetapkan ada luaran dia. Luaran dia tu macam mana? Kalau budak lelaki tu dia bermimpi, kalau budak perempuan tu dia mari bulan, itu tanda dia telah mencapai kematangan akal. Dia faham dah tentang perkara seks apa semua ni, dia tahu. Maka di situ maka layaklah dia menjadi mukallaf, dia dapat berfikir. Jadi benda yang pertama yang Allah SWT titahkan kepada mereka itu wa amarahum bil iman, memerintahkan mereka supaya beriman dan menegah mereka daripada kufur. Suruh dengan beriman, tak sempurna suruh pada iman ni, melainkan kena lari daripada kekufuran. Faqarru lahu, lalu manusia ni mengaku di hadapan Allah SWT bahawa Allah Ta'ala ni memiliki sifat rububiyah. Allah SWT sebagai Rabb. Apa makna Rabb? Allah Ta'ala sebagai pencipta dan pemelihara. Allah SWT penjaga. Maknanya setelah daripada Allah SWT buat kita ni, Allah SWT tidak biarkan kita begitu saja. Tetapi dia menzahirkan sifat rahmat dia. Maka Allah SWT aturkan untuk kehidupan kita ni, rezeki kita. Allah SWT aturkan ada Nabi yang mari mengajar kepada kita. Allah SWT menurunkan wahyu Al-Quran. Itu sifat Allah Ta'ala sebagai Rabb. Rabb, dia sebagai Rabb. Kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu, itu sifat Rabb, rububiyah. Qayyum maknanya penjaga, pengatur, pentadbir. Semua ni tidak terluput dari ilmu Allah Ta'ala. Dalam pengetahuan dia berlaku, dalam perhatian dia berlaku. Jadi rububiyah maknanya Allah Ta'ala tidak hanya mencipta tetapi mentadbir, menjaga, mengatur, mengurus. Jadi si kita semua ni mengaku. Bila manusia mengaku, fakana zalika minhum imana, maka itu adalah iman. Mereka beriman. Pengakuan mereka itu sebagai mereka ni beriman dengan sifat rububiyah Allah Ta'ala. Fahum yuladuna ala tilka fitrah. Jadi manusia dilahirkan pun dengan fitrah ni lah. Maknanya fitrah mengakui Allah Ta'ala sebagai Rabb, sebagai pemelihara. Sebab apa? Sebab di alam arwah ni, maknanya di alam ruh ni, dalam nota kita nombor berapa tu? Nombor 58 ni. Kita telah mengaku di hadapan Allah SWT bahawa Allah Ta'ala inilah Rabb kita. Iaitu dalam surah
Al-A'raf ayat 179. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah wahai Muhammad, ataupun ingatlah manusia, kamu setiap orang, wa idz akhadha rabbuka, maknanya Allah Ta'ala tunjukkan mula-mula sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah SWT tunjukkan kepada setiap manusia atas setiap individu, iaitu apa? Ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka, dan dia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu, Rabb kamu? Maknanya Allah SWT tanya kepada manusia di alam arwah. Orang tasawuf kata zaman alastu bi rabbikum, alam arwah. Mana alam arwah ni bukan alam dunia ni. Alam dunia ni orang panggil alam ajsad, alam jasmani, dia penuh dengan hawa nafsu, benda-benda yang melalaikan manusia. Alam arwah ni mana alam yang kosong, yang ni manusia ada pada waktu tu dalam bentuk roh, dalam bentuk roh yang mana kosong, belum ada pada mereka itu syahwat. Ada syahwat kepada manusia ni kemudian. Yang ni bila mana manusia ni mari ke dunia, ada syahwat. Itu pun berperingkat-peringkat. Allah Ta'ala kata zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Telah dihiaskan pada manusia itu cinta kepada dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Ditimbulkan dalam diri manusia itu cinta kepada wanita-wanita dan anak-anak pinak. Dia banyak lagi Allah SWT sebut. Harta dalam bentuk emas perak, dalam bentuk binatang ternakan, binatang tunggangan, kuda. Jadi cinta manusia kepada dunia itu kemudian. Jadi setelah manusia duduk atas dunia, sebelum manusia berada di dunia ni, berada di alam arwah dahulu, Allah SWT tanya kepada mereka, mereka mengaku, oleh kerana tidak ada apa-apa halangan, belum ada lagi apa-apa ujian, tidak ada perasaan syahwat kepada dunia ni, maka manusia jawab di hadapan Allah SWT, qalu bala syahidna, kami semua bersaksi bahawa engkaulah Rabb kami, pemelihara kami, pencipta kami. Antaqulu yaumal qiyamah, yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, yang ini tidak diberi peringatan tentang hakikatnya. Maknanya sebelum mari ke atas dunia ni, Allah Ta'ala ambil dah perjanjian dengan kita, alam arwah. Cuma kita kata bila tak ingat pun, masa mana tak ingat. Jadi tak pelik. Bagai tak ingat ni, bagai tak pelik sebab apa? Benda yang pertama kepada kita ni sesuatu yang penting. Benda yang pertama kepada kita ni biasanya benda tu penting. Kalau orang bini, kalau dia bini ramai pun, dia ingat bini mula-mula dulu. Mana tempat dia dating mula-mula tu, tu dia ingat. Istimewa tu. Surat mula-mula, dia ingat benda pertama. Kalau orang tu biasa makan sejenis makanan sedap, mula-mula kena tu kena sedap dah. Jadi hak tu dia akan ingat sampai bila-bila. Kalau katalah orang kita ni, kita ni pergi jalan Mekah ke Turki ke Kuala Lumpur ke, contohlah kita kata baklava, makanan Turki,
Mula-mula kita makan tu kena sedap tu. Jadi tinggal tu. Makan mana? Makan di Turki. Jadi kelik Malaysia tu tinggal. Mula-mula makan sana sedap. Cari sini tak jumpa serupa. Ingat hak ni semacam. Jadi benda yang pertama tu biasanya manusia ingat. Bini dia pertama ke, dah. Malam pertama ke. Itu menjadi lekat dalam ingatan dia. Tetapi manusia tak pernah ingat pun susu pertama dia isap daripada ibu dia. Dia tak ingat. Sebab apa? Sebab memang dicipta dia tak ingat. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Ta'ala lah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu ke sekarang. Satu pun kamu tidak tahu. Jadi hak berlaku di alam arwah ni lebih-lebih lagi lah. Manusia tak ingat. Cumanya benda tu dia mari dalam diri manusia yang dikatakan sebagai fitrah. Dia mari mikir. Dia kata alam ni ada dah. Mari mana? Lagu mana terjadi? Manusia fikir. Manusia fikir lagu mana boleh ada pagi-pagi matahari terbit, petang-petang matahari tergelap. Bila guruh bunyi maka akan hujan. Siapakah yang menentukan benda ni? Kalau panas terik tu tiba-tiba gelap, maka turun hujan. Diri dia ni dia fikir pula, mari mana nak pergi mana. Jadi apa-apa dia fikir, dia tengok mana dia tu sendiri dapat buat satu benda. Jadi siapa dia buat ni? Kalau dia tengok satu benda, mudah-budak lah kita ambil kita kata kita ambil cara budak mikir. Kalau kata budak ni anak bosu lah, anak bosu. Jadi ada kakak-kakak 3-4 orang pandai wakil berlaku. Muka-muka pandai wakil, anak-anak kakak-kakak dia pun pandai wakil juga. Jadi oleh kerana dia biasa makan kek ni dah. Kadang-kadang kek mak dia, kek kakak dia. Satu hari tu dia tengok pelik kek ni. Dia akan tanya siapa dia buat kek ni. Jadi pertanyaan siapa dia buat kek ni, siapa dia buat kek ni, ini soalan bersifat fitrah. Yang ni manusia dalam fikiran dia ni, dia tidak dapat menerima sesuatu benda tu ada dengan sendiri lagu tu, kebetulan. Tidak. Manusia akan tanya pencipta. Siapa dia masuk, siapa dia buat. Jadi itu yang tertanam dalam diri dia. Jadi itu kalau dia mikir benda yang basic, benda hak setakat nak makan, nak minum je. Kalau dia tengok rumah ni siapa dia buat, lukisan ni siapa dia lukis. Tapi bila dia mengerti dah tentang hal ehwal kehidupan, gotu-gotu ni dia akan fikir. Kalau dia belajar sains, siapakah yang mencipta alam ni? Siapakah yang mencipta diri kita? Jadi persoalan itulah panggil persoalan yang membawa manusia memikirkan kejadian dia, siapakah diri dia, siapakah Allah yang mencipta. Tak ada jawapan lain bagi yang mencipta alam ni, Allah pencipta. Jadi manusia dia akan mari tu. Dia tak akan senang. Seperti mana budak ni dah. Selagi dia tak tahu siapa dia buat kek ni, katalah dia balas dengan salah seorang kakak dia. Balas tak sih. Tak sih makan dah kek kakak dia ni. Tiba-tiba dia tanya kek ni kek siapa dia? Dia nak tahu kek kakak dia hak mana sah. Hak dia balas ke hak dia tidak balas. Bila hak dia balas dia tak sih. Tak sih makan. Jadi bila dia tak tahu menyebabkan dia tak sih makan. Jadi begitu juga manusia ni, bila dia mula fikir siapakah yang mencipta diri dia, siapakah yang mencipta alam ni, mengatur apa semua ni, selagi dia tak dapat jawapan tu, selagi itulah dia mencari. Dia mencari Tuhan. Dia mencari agama. Jadi itu benda, maknanya manusia ni tidak mungkin hidup tanpa dia fikir hakikat diri dia. Tapi kalau dia tak sampai lagi tahap mikir benda-benda ni, siapakah yang menciptakan alam ni, siapakah yang mencipta diri dia,
maka kehidupan dia tu tak ada apa-apa nilai. Sebab apa? Sebab orang lagu ni hanya layak duduk dalam neraka. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, walaqad zara'na jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kami telah ciptakan banyak manusia dan jin ni untuk neraka jahanam. Maknanya jin dan manusia ni layak buh dalam neraka jahanam. Sebab apa? Sebab mereka ni lahum qulubun, mereka ada hati tapi tak sempat mikir. Mereka ada telinga tapi mereka ada mata tapi tak sempat melihat. Mereka ada pendengaran tapi tak sempat mendengar. Jadi Allah Ta'ala kata mereka ni seperti haiwan-haiwan ternak yang mana tahu makan tahu minum. Tak. Bahkan mereka ni lebih sesak lagi. Mereka inilah orang-orang yang lalai, orang-orang yang alpa, tak tahu sekarang. Jadi kalau manusia tak mikir tentang kejadian diri dia, kejadian alam semesta ni, itu menyebabkan manusia tak jumpa ma'rifatullah. Jadi bila hidup dalam keadaan tak mikir macam mana nak kenal Allah Ta'ala, maka hidup tu tak ada makna. Maka sebab itulah mari Nabi-Nabi tunjukkan kepada kita ni cara nak kenal Allah. Jadi soalan siapakah yang mencipta alam ni? Benda yang ada dalam diri manusia secara fitrah. Jadi sebab itulah manusia ni dia duduk atas dunia ni tak duduk saja, tapi hidup dengan berfikir. Berhenti berfikir, tak boleh mikir, maknanya isim lah, mudah kita kata. Kalau orang tu berhenti daripada berfikir, maknanya seolah-olah dia berhenti daripada menjadi manusia. Tetapi kalau dia sentiasa berfikir, maka dia tu sebagai manusia. Ahli falsafah kata, aku hidup maka aku berfikir. Jadi kalau dia tidak berfikir, mana tak ada erti hidup. Jadi hidup ni kena berfikir. Fikir yang paling penting sekali tentang siapakah yang mencipta alam ni, bagaimana alam ni diatur. Maka itu membawa kita kenal Allah Ta'ala. Jadi dengan fitrah ni lah manusia dilahirkan. Jadi kalau kita kata kita tak ingat, tak ada alasan di hadapan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab mari Nabi-Nabi, turun ayat-ayat Al-Quran. Kalau Nabi wafat, ada para alim ulama, masih ada lagi kitab. Kalau kita tidak faham Quran, tidak faham hadis, maka ulama tulis kitab syarah pada kita, tafsir Quran, tafsir hadis. Kalau kita tak erti dalam bahasa Arab, Quran ku Arab, tafsir ku bahasa Arab, hadis ku bahasa Arab, syarah hadis ku bahasa Arab, maka Allah SWT bangkit ke alim ulama yang pandai. Dia orang Melayu tapi boleh hurai Quran bahasa Arab, dia boleh tafsir Quran bahasa Arab, dia boleh hurai syarah hadis, walaupun hadis tu bahasa Arab, walaupun dia Melayu. Jadi tidak ada alasan untuk manusia nak kata kita tak tahu sekarang. Maka sebab itulah Allah SWT dengan rahmat dia membangkitkan Rasul, menurunkan kitab-kitab. Jadi tak ada alasan. Sesiapa yang kufur selepas itu, maknanya setelah nyata bukti-bukti kebenaran, setelah sampai kepadanya itu seruan Islam, setelah mana dibacakan kepadanya itu ayat-ayat Allah SWT, jelas kepada dia bahawa alam ini diciptakan oleh Allah Ta'ala, diatur oleh Allah Ta'ala, segala nikmat-nikmat yang dia kecapi itu mari daripada Allah SWT. Tiba-tiba dia kufur juga, berarti dia telah menukar dan mengubah fitrah itu. Mana dia cuba lari daripada pengakuan hati dia bahawa alam ini ada pencipta yang ditabir oleh Yang Maha Esa, tak mungkin yang mentadbir ni ramah Tuhan. Bila ramah Tuhan yang akan balah. Jadi bila manusia telah tukar fitrah dia, fitrah tauhid, bahawa alam ini dicipta oleh satu Tuhan, dengan dia percaya banyak Tuhan, masing-masing itu macam department, Tuhan-Tuhan ni macam department, itu berarti dia telah tukar fitrah dia. Sebaliknya, sesiapa yang beriman dan membenarkan, berarti dia tetap teguh di atasnya. Maknanya kalau dia beriman,
beriman pada celak butir mata tu, dia ajar tauhid oleh ibu bapa dia, dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh ayah dia, oleh mak dia, dia pergi sekolah, ustazah ajar pada dia tentang tauhid, dia membenarkan dan dia beramal, maka berarti dia tetap teguh di atas di atas fitrah asal. Mana dia jadi sebagaimana muslim dia secara surat beranak, dia muslim secara penghayatan. Mana kita ni muslim, tubik-tubik muslim, tubik-tubik dengan bel, dengan iqamah. Dan hak atas hak tu jugalah kita belajar sepanjang hayat kita. Abilah tajuk fitrah kejadian kita ni. Kemudian tajuk berikut dia, perbuatan manusia adalah dengan ikhtiarnya. Jadi Allah SWT ciptakan pada diri kita ni akal, dan manusia ni oleh kerana dia ada akal, dia boleh mikir, dia boleh kecek, dia boleh mendengar, dia boleh melihat. Begitu juga dia ada anggota tubuh badan ni, dia boleh bergerak. Jadi setiap daripada perbuatan yang dia ucapan yang dia tuturkan, pergerakan yang dia buat, amalan yang dia lakukan, semua tu dengan pilihan dia. Dengan pilihan dia. Cuma ada sesuatu yang luar daripada pilihan kita. Degupan jatuh kita ni. Doktor kata berapa? Dalam 1 minit degupan jatuh kita berapa. Jadi degupan jatuh ni, ini luar daripada pilihan kita. Pengaliran darah dalam orak kita ni, itu di luar pada pilihan kita. Tetapi mata kita, telinga kita, mulut kita, lidah kita ni, kaki tangan kita ni, kita buat ni, dia terikat dengan pilihan kita. Orang panggil ikhtiar, bukan terpaksa. Jadi sebab itulah di sini kita kata perbuatan, hak kita buat. Maknanya kita pilih nak buat. Setelah kita mikir, setelah kita renung, setelah kita tahu. Kata Imam Abu Hanifah, walam yujbir ahadan min khalqihi 'ala al-kufri wala 'ala al-iman, wala khalaqahu mu'minan wala kafira, walakin khalaqahum ashkhasa, wal iman wal kufru fi'lul ibadi, wa ya'lamu Allah ta'ala man yakfur fi hali kufrihi kafira, fa idza amana ba'da dhalika 'alimahu mu'mina fi hali imanihi wa ahabbahu min ghairi an yataghayyara 'ilmuhu wa sifatuhu. Jadi Allah SWT tidak paksa kekufuran ke atas sesiapa pun dari kalangan makhluknya. Makhluknya tu nya rusak. Maknanya manusia ni, oleh kerana dia ada akal, dia boleh mikir, maka tidak ada paksaan untuk dia beriman, tidak ada paksaan untuk dia kufur. Itu manusia. Dan tidak menciptakan, mana Allah tidak menciptakan manusia dalam keadaan beriman dan kufur. Mana celak-celak putih mata tu terus mengucap automatik. Tak ada kata mak ayah tak payah hajar pada saya. Saya tubik beranak-beranak ni alim dah, tahu dah. Ada, dia kena proses belajar. Maknanya celak putih mata tu kosong. Maka sebab itulah Allah Taala kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuwahidanahu au yunassiranahu au yumajjisanahu. Setiap bayi yang dilahirkan ni dilahirkan dengan fitrah. Mana kosong, kosong, tetapi ada persediaan untuk menjadi mukmin. Maka kedua ibu apa itulah yang menentukan dia ni akan menjadi Yahudi ke,
menjadi Nasrani ke, menjadi Nasara. Maknanya dia dilahirkan tu kosong tetapi berpotensi untuk beriman. Sebab mari soalan-soalan tadi, soalan-soalan yang kita sebut tadi. Soalan saya mari mana, saya nak pergi mana, siapakah yang menciptakan saya ni? Ni soalan yang mari semua dalam diri manusia. Jadi soalan tu soalan fitrah. Yang kita kata maha kuasa lah. Cuma dihalal oleh kedua ibu bapa dia. Kalau ibu bapa dia Yahudi, maka jawapan tu jawapan cara Yahudi. Kalau kedua ibu bapa dia tu orang Buddha, cara Buddha lah jawapan dia. Kalau kedua ibu bapa dia tu orang ahli tauhid, orang Islam, maka dia akan jadi Islam, balik kepada asal fitrah. Jadi Allah Ta'ala tidak memaksa manusia dia jadi kafir. Bertiga, tidak dipaksa beriman. Dan tidak dijadikan dia tu dalam keadaan mukmin dan tidak kafir, tetapi Allah SWT jadikan mereka ni dalam keadaan kosong. Dalam keadaan kosong ni maknanya tidak tahu apa-apa lah. Ayat kita baca tadi, surah An-Nahl, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Ta'ala yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tidak tahu apa-apa, tetapi dia wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Tetapi Allah Ta'ala ciptakan, walaupun kita ni tak tahu apa-apa, tetapi Allah SWT ciptakan kita ni dengan ada pendengaran, penglihatan dan ada hati. Jadi walaupun kosong, tak tahu ke sekarang, tetapi adanya pendengaran, adanya penglihatan, adanya hati ni, maka inilah saluran untuk manusia tahu, belajar. Dia belajar dengan mendengar, dia belajar dengan melihat, dia belajar dengan hati dia, dia menyimpan apa-apa yang dia belajar tadi dalam hati dia. Dia bermula dengan kosong. Bila mana dia guna semua alat-alat yang Allah SWT pasal dalam diri dia ni, pendengaran, penglihatan dan hati, maka dia akan menjadi orang yang bersyukur, orang yang kenal Allah Ta'ala. Akan pergi situ juga. Iman dan kufur itu perbuatan hamba. Maknanya bukan paksaan. Bukan paksaan. Seorang tu beriman. Tak. Sebab apa? Pilihan dia. Sebab apa orang ni kafir? Pilihan dia. Jadi tidak kata terpaksa dia jadi Islam. Tidak. Walaupun orang lain paksa, tapi paksa itu tak jadi. Jadi hak naknya di sini Allah tidak pernah paksa kita. Jadi kufur ke, jadi beriman ke, itu bukan paksa. Sebab apa? Sebab memang ada akal dalam diri kita ni. Jadi iman dan kufur itu perbuatan hamba. Jadi setelah dia pilih. Dalil tentang manusia diberikan pilihan ialah ada 4 dalil. Manusia ni ada pilihan. Maksud pilihan ni, dia pilih yang terbaik lah. Seperti mana kalau kita nak beli baju, ada benda yang mempengaruhi pilihan kita. Sama ada mahal murah, comel uduh, molek atau tidak molek, berkualiti atau tidak berkualiti, jenama sohu atau tidak sohu. Pesen baru atau pesen lama, ada orang pakar, ada orang tak ada orang pakar. Jadi benda tu mempengaruhi kita buat pilihan. Jadi soal kehidupan kita ni adalah soal memilih. Kita buat pilihan. Kalau manusia ni dah, ada benda yang tidak boleh pilih. Dah. Jadi dalam bab tu dia kena tunduk betul-betul kepada kehendak Allah Ta'ala. Contoh kata, seseorang itu dilahirkan sebagai lelaki, itu memang kehendak Allah Ta'ala, dia tidak boleh ubah untuk menjadi perempuan. Itu hakikat dia. Tetapi ada benda-benda yang kita boleh pilih. Nak makan nasi ke nak makan roti, pilihan kita. Nak sekolah kerajaan ke nak sekolah swasta. Nak nikah dengan orang Kelantan juga ke ataupun orang luar Kelantan.
Nak nikah dengan seberai ke? Mana kita ada pilihan. Kita buat pilihan. Jadi soal kehidupan ni soal pilihan. Begitu juga amalan-amalan yang kita buat, kita nak makan ke, kita nak minum ke, kita nak tidur ke, dah. Kita nak bergerak berjalan, itu pilihan yang kita buat. Tidak kata kita niat nak duduk cokok. Dah. Tiba-tiba jadi melompat. Itu tidak. Tapi ada juga kita niat nak duduk cokok gini, di negara lain. Dah. Bukan pilihan kita memang dah. Sebab itulah hak tu kalau kita jenera juga tidak dikira. Dah. Kalau orang tu tidur, dia tidur. Siapa tak semaya tertinggal, tak berdosa. Man nama am salatin aw nasiha. Sesiapa yang tidur sehingga dia terlupa semaya, ataupun sesiapa yang terlupa. Jadi hak tu luar daripada kehendak dia. Dia tak pilih lagu tu. Tapi bila jadi lagu tu, tidak kira berdosa dia. Jadi hak kita nak sebut di sini, manusia ni diberi pilihan. Ada kehendak. Ni contoh daripada surah Kahfi. Wa qulil haqqu min rabbikum. Nota nombor 61. Poin 1. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah Taala kata, katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhan kamu. Maka sesiapa yang mahu beriman, hendaklah dia beriman. Siapa nak dia boleh beriman, siapa nak kufur, dia boleh kufur. Ini pilihan. Ia ada pada seorang manusia. Tapi kena ingatlah, bila manusia memilih satu benda, ada risiko. Kalau orang tu pilih nak duduk tepi patah, dia kena bersedialah mari ombak. Kalau seorang tu buat keputusan, buat rumah bukit, tempat tak ada orang, dia kena fikirlah risiko dia tu. Nak beli barang payah, nak go ni payah jumpa orang. Itu bila ada pilihan, maka ada risiko. Jadi Allah Taala kata di sini, kalau orang tu pilih kekufuran, risiko dia api neraka. Inna a'tadna lizalimina naran ahata bihim suradiquha. Jadi siapa-siapa nak kufur tu, Allah Taala kata kami sediakan kepada orang yang zalim neraka yang melingkari mereka laksana tembok. Maknanya tak boleh tubik, terkepung. Ibarat ayat tandori lah. Ayat tandori tu duduk dalam buh dalam payah tu kak. Wukuk habis kak. Pakai masuk gitu. Tak boleh nak tubik. Mana bila orang bakar roti, buh dalam oven tu kak. Dah tutup kemah-kemi, koci ke apa semua. Pakai hanggung gitu. Kalau tak buka. Najar tak buka, pakai hanggung gitu. Maknanya bila manusia tu ia pilih kufur, jadi dia kafir. Hukumnya dia akibat pilihan yang buruk tadi, maka dia akan jadi ahli neraka. Dia tidak dapat keluar. Yang kedua, dalil yang kedua, manusia ni ada pilihan. Allah memerintahkan kepada manusia dengan perintah dan larangan. Mana Allah Taala suruh kita beriman, Allah Taala larang kita beriman, Allah Taala suruh kita sembahyang, Allah Taala larang kita daripada mencuri. Jadi adanya perintah, adanya larangan ni bukti bahawa kita ada pilihan. Kalau kata kita tak ada pilihan, tak ada makna Allah Taala suruh kita beriman, suruh kita sembahyang. Adanya perintah supaya sembahyang berarti kita ada pilihan. Tak sembahyang kau nak sembahyang. Cuma kena ingatlah cara agama ni ataupun cara kehidupan dunia ni, gapo-gapo dia ada risiko, dia ada natijah. Begitu juga dalil ada pilihan bagi manusia ni, iaitu setiap yang mereka lakukan akan dipuji. Kalau perbuatan molek dia buat, dia akan dipuji. Kalau perbuatan buruk dia buat, dia akan dicela. Yang keempat, manusia ni dia tahu manakah perbuatan yang dia buat dengan pilihan dia, mana terpaksa. Macam contoh, dia duduk tekan kita, kitanya tu maknanya
kita telah disuruh dengan benda yang kita tak setuju. Jadi kita pun buat juga. Orang kata, kamu ngaku, tak ngaku, ni tak pistu. Tak ngaku, tembok. Jadi kita pun terpaksa ngaku. Jadi itu maknanya ada paksa, ada pilihan. Mana kita rasa ni benda yang kita dipaksa, ni benda yang kita diberi pilihan. Jadi ayatnya manusia ni diberi pilihan dan dia tidak paksa untuk beriman. Dalil dia iaitu manusia tu tahu benda ni hak dia dipaksa, benda ni dia diberi pilihan. Jadi sekarang ni dia beriman atas dasar pilihan ke atas dasar terpaksa. Jadi atas dia. Jadi ayat di sini kalau orang tu nak jadi ahli syurga, itu pilih, dia boleh pilih. Kalau orang tu nak jadi ahli neraka, dia boleh pilih. Ibarat kita bawa kereta, steering tangan kita. Depan kita ni ada seleku patah. Seleku patah. Yang mana depan tu bukit. Kita nak kona ke, kita nak steering. Pilihan kita. Di hadapan kita ni ada di kanan kita ni ada syurga. Di hadapan kita ada syurga. Di kiri kanan kita ni ada pilihan ke neraka. Kalau ni ajak pada kufur ni, macam-macam. Jadi kita nak tetap terus di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus ke ataupun tidak. Itu pilihan kita. Jadi nak ayatnya kita beriman dengan pilihan yang Allah SWT berikan kepada kita. Bila kita pilih iman, kita akan jadi ahli syurga. Bila kita pilih kufur, kita jadi ahli neraka. Itulah 4 hujah. 4 hujah bahawa manusia ni mempunyai pilihan, ikhtiar. Sesuai dengan adanya akal dalam diri dia. Tentu sekali bila dia nak pilih, dia akan timbang baik dan buruk. Berdasarkan kepada akal dia boleh pilih bahawa pilihan dia ni yang terbaik. Kalau pilihan ni tidak terbaik, pilihan ni menguntungkan dia, pilihan ni merugikan dia, itu manusia ni istimewa dia ada akal. Maka dia kena pilih pilihan dia tu pilihan yang terbaik. Sebab perkataan ikhtiar tu pun menandakan pilih yang terbaik. Ikhtara daripada khair ni kebaikan. Jadi dia kena pilih terbaik, barulah dia akan selamat dunia dan akhirat. Kemudian ada sikit lagi tu berkenaan dengan ilmu Allah Ta'ala tetap tidak berubah. Allah SWT mengetahui orang yang kufur dalam keadaan kufurnya sebagai kafir, dan apabila dia beriman selepas pada itu. Maknanya katalah Abu Sufyan ni mula-mula dia tidak Islam. Berapa banyak perang dia perang lawan Nabi. Khalid Al-Walid lagu tu juga. Dalam peperangan Uhud dia lah perancangnya bagi tentera musyrikin. Allah Ta'ala tahu bahawa Khalid Al-Walid ni dia masa tu kufur. Allah Ta'ala tahu juga kemudian dia akan beriman. Nabi tak tahu. Jadi Allah Ta'ala tahu. Kalau kata Allah Ta'ala tidak tahu bahawa Khalid Al-Walid ni akan Islam, berarti Allah Ta'ala ada jahil. Itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi berimannya seseorang itu setelah daripada dia kufur, itu dalam ilmu Allah Ta'ala. Sebagaimana sebelum dia Islam tu dia kufur, itu dalam ilmu Allah Ta'ala. Maknanya kalau seorang tu ada dua fasa kehidupan dia, fasa yang pertama sebagai mukmin, fasa yang pertama sebagai kafir, fasa yang kedua sebagai mukmin, dua-dua keadaan ni Allah Ta'ala tahu. Masa sekarang dia kafir, masa akan datang dia mukmin. Semua ni dalam ilmu Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab bagi Allah Ta'ala ni ilmu dia tak ada nisbah seperti kita masa akan datang, masa sekarang. Sebab semua terdedah kepada Allah Ta'ala. Masalah ilmu sekarang ni, ilmu akhirat itu nisbah pada kita makhluk. Jadi tak kurang
sedikit pun daripada pengetahuan Allah Ta'ala. Allah mengetahui dia sebagai beriman dalam keadaan imannya dan dia mengasihinya. Maknanya bila orang itu beriman, dia dulu dalam keadaan kufur, Allah Ta'ala murka kepada dia. Bila mana dia pilih beriman, maka Allah Ta'ala sayang kepada dia, tanpa mengubah sifat ilmu, tanpa mengubah sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain. Maknanya orang ni tetap dalam ilmu Allah Ta'ala tidak berubah. Ilmu Allah Ta'ala tentang orang ni tidak berubah. Itu manusia beriman ataupun kufur berdasarkan pada pilihan dia. Ada tajuk akan datang ni, perbuatan manusia adalah makhluk. Makhluk juga. Kalau kita jalan, kita nampak apa semua ni, itu makhluk juga. Perbuatan yang terbit daripada kita adalah makhluk lah. Setakat itulah. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.